Antara faktor utama perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah adalah aktiviti penterjemahan pelbagai bidang ilmu. Khalifah Al-Ma'mun merupakan pemerintah pada tahun 813 Masihi yang telah mendirikan Baitul Hikmah bagi tujuan menjalankan kegiatan menterjemah buku-buku falsafah dan sains dari bahasa Yunani kepada bahasa Arab. Zaman Abbasiyah menyaksikan penterjemahan karya-karya Plato, Aristotle, Galen dan lain-lain ke dalam bahasa Arab yang menjadi bahasa perantaraan di seluruh Asia Barat. Sekolah dan pusat pengajian tinggi diwujudkan di seluruh empire. Oleh kerana pada masa itu tidak mempunyai buku ilmu pengetahuan yang lengkap, maka buku-buku dari bahasa asing diterjemahkan secara besar-besaran ke dalam bahasa Arab. Kreativiti para ulama telah menjadikan kerajaan Abbasiyah sebagai pusat ilmu yang seimbang antara ilmu yang berteras wahyu dan ilmu yang berteras akal. Pada peringkat awal kedatangan Islam, tidak terdapat tempat-tempat yang khusus untuk menjadikan sekolah. Namun begitu, masjid yang menjadi tempat utama dalam penyebaran agama Islam. Oleh itu, Khalifah memainkan peranan dalam menyalurkan bantuan kepada golongan yang ingin menyebarkan agama ini. Khalifah-Khalifah Abbasiyah menceburkan diri mereka dalam memajukan ilmu pengetahuan. Di antara mereka yang berminat kepada ilmu pengetahuan adalah Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rashid dan Al-Ma'mun. Mereka merupakan seorang intelek yang berminat kepada falsafah dan pada zaman mereka, ilmu pengetahuan berada di puncaknya, iaitu pada abad ke-9 Masihi. Kedudukan Baghdad yang strategik juga mempengaruhi kegemilangan perkembangan ilmu pada zaman Abbasiyah. Hal ini kerana kedudukan Baghdad berada di tengah-tengah laluan para pedagang dari timur dan barat. Bahkan ia juga merupakan pusat kegiatan perdagangan dan pusat pertemuan sarjana dari timur dan barat. Seterusnya sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu. Perkembangan ilmu digalakkan lagi dengan penubuhan dan perluasan suatu rangka institusi pendidikan awam dengan kewujudan prasarana pendidikan yang baik. Setakat ini, institusi pendidikan awam berkisar kepada masjid sahaja dan kurikulumnya hanya merangkumi membaca, menulis dan mengira. Tetapi pada zaman Al-Ma'mun, pendidikan ditingkatkan lagi dengan mendirikan pelbagai akademik termasuklah institusi perundangan dan institusi sains yang dilengkapi dengan perpustakaan dan makmal-makmal. Buat pertama kali, pendidikan awam dibiayai oleh kerajaan. Pada zaman Harun Al-Rashid, telah muncul 4 buah kerajaan besar iaitu kerajaan Byzantine yang berpusat di Istanbul, kerajaan Bani Umayyah di Sepanyol, kerajaan Perancis di Eropah dan kerajaan Abbasiyah di Baghdad. Ini menunjukkan wujudnya hubungan diplomatik antara kerajaan Abbasiyah dengan negara-negara luar. Di samping itu, melalui gesaan Islam itu sendiri yang mewajibkan umatnya menuntut ilmu secara tidak langsung telah berjaya menanamkan rasa minat dalam masyarakat pada zaman Abbasiyah itu sendiri terhadap ilmu pengetahuan. Kestabilan politik juga menyumbang kepada faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Pihak kerajaan pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap pembasmian pemberontakan dan perbalahan antara puak-puak yang ada pada zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Selain itu, dasar politik kerajaan Abbasiyah adalah memberikan layanan yang adil kepada semua rakyat tanpa mengira bangsa dan keturunan serta banyak menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara luar. Sumber utama kewangan kerajaan Abbasiyah pada waktu itu terbahagi kepada 3, iaitu hasil daripada kegiatan perdagangan, kegiatan perindustrian dan kegiatan pertanian. Created using Powtoon.